Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di kawasan market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So untuk pagi ni expectation Zul akan masukkan di cara live di trade di Bybit. Zul akan tunjukkan macam mana masuk di position di Bybit, kuota account di trade spot, iaitu kuota masuk di trade spot trade je, bukan leverage trade. So apa pun nanti Zul akan tunjukkan caranya dan Zul akan masuk secara live. So apa kan, let's go kita pergi ke kawasan market cap untuk review market secara keseluruhan. Sebab sebelum ke chart, sebab per chart ada pergerakan menarik di Bitcoin sebenarnya, dan dua seperti kita ada potential last hope untuk kita bound. So kini kita breakout juga trend line ni, meaning kita akan expected price berjatuh ke 29 ataupun ke dalam kita punya main target buying, iaitu 26 ke 14k zone, iaitu expected kita akan buy monthly atau weekly untuk expected net sebulan, iaitu tahun 2025. So let's go, kita ni lah coin market cap. So kita akan review secara keseluruhan. Tak pergi atas ni, kita akan tengok tu summary, iaitu pergerakan total market daripada 1.8 drop ke 1.76, iaitu hampir 6% drop. Kemudian volume juga drop hampir 7%, BTC sedikit meningkat. So harga semasa untuk pagi ni, Bitcoin daripada 40k malam tadi dan pagi ni 38, iaitu drop hampir 6%. Ethereum bersama daripada 3k ke 2.8k, iaitu 6% drop. So line coin guard sekiranya Bitcoin drop 5%, so expected untuk altcoin lain akan drop more, hampir 5 ke 10%. So kita tengok yang mana, tengok Solana hampir 5%, TRSP 6%, Terra Luna 8%, Cardano 7%, kemudian Dogecoin 11%. So ikutkan di ruangan komen, ada yang bertanya tu pasal Cardano dan juga Near Protocol. So nanti tu akan cuba buat juga kuartal Cardano dan Near Protocol ni. So pun let's go, kita tengok Fear Index. Currently Fear Index tu dah bangun lambat ni dah pukul 8.20 pun. So expected untuk Fear Index untuk hari semalam ataupun hari Selasa ialah berada di extreme fear, iaitu 21. So let's go, kita pergi ke chart. Kenapa tu expectation tu akan buy di kawasan ini? So expectation semalam diikutkan tu punya position dah hit rasanya, tapi tu tak pasti, tu lupa tu dah kuartal dah cancel atau belum position ni. Sebab apa, semalam tu rasa tu dah buang hanya kat sini saja. So nanti tu akan tengokkan di Bybit nanti. So untuk position kat sini, apakah good position? Macam dekat semalam, ini adalah consider pembentukan falling channel. So falling channel adalah good untuk kita bound untuk melakukan kenaikan. So apa yang berlaku kat sini, semalam tu ada draw satu channel dan seluruh channel untuk trendline. Selalunya tu akan guna untuk kata shadow. So berdasarkan shadow channel kita dah hit 1, 2 dan 3. So expected untuk 3 normally untuk gold untuk kita bound, untuk breakout dan terus melakukan ke atas. So tu akan ambil opportunity ni untuk buy untuk short term, dan siapa nak buy juga boleh DCA, dan expected kalau nak cut loss sekiranya price itu close below line merah ini. So normally kita akan tengok di daily, sekiranya daily close below line merah ni, meaning kita akan exit kita punya position. Dan kalau anda nak exit anda punya portfolio punya position pun sedikit, mungkin 20%, 30% boleh. Sebab apa, sekiranya price breakout line merah ni, meaning dia akan trigger kita punya bear flag ini. So bear flag ini untuk first target tu ada dua target, iaitu first kita ambil daripada higher low. So higher low yang pertama yang ini, tu kita akan ambil daripada ni, iaitu swing high to swing low ni, point of breaking. Sekiranya price itu breaking kita punya price itu, line merah ni seperti kita jatuh ke kawasan 29.2. Apa ada 29.2 ni? 29 kalau kita tengok, kita ada major support sebelum ni, kita ada 1, 2 dan 3. So ada possibly ialah net. Sekiranya kita buy, siapa ada buy di kawasan 3 untuk current price, iaitu 38k, anda boleh buy, kemudian exit position sekiranya price to close below line merah ni. Kemudian kita akan boleh tunggu balik buy di kawasan 29, ataupun sedikit more agresif untuk Bitcoin drop, iaitu daripada higher high 69k ke lower low price of breaking. Price of breaking kita akan nampak price itu breakout sampai mana, seperti dia akan masuk dalam zone kita punya buy, iaitu 26 dan 14k. So whatever darah antara 26 dan 14k adalah good position untuk buy long term. So siapa yang tanya Zul, kawan-kawan tu pun ada nak masuk kripto macam mana, nak buy macam mana, dia cakap Zul bagi nasihat untuk tahun ni yang senang, kumpul dulu modal at least sampai hujung tahun. Sebab apa, ada berdasarkan 4 year circle, tahun ini adalah tahun pertama bearish market, dan expectation untuk tahun ni kita akan tengok bottom price, iaitu expectation price sampai bottom tu nanti anda boleh invest kan tu. Untuk currently kalau nak invest juga boleh, tapi invest dulu 10% aja tu, tak saran untuk 20%. Selalunya tu saran 20%, tapi untuk kali ni tu sarankan 20%. Sebab apa, pergerakan ni adalah kuartal pergerakan masif untuk drop ke 29 ataupun more agresif, iaitu kita punya point target 26 dan 14k. So itu tu nak
anda faham untuk be mind dalam anda punya minda, iaitu sekiranya anda buy dengan current price expectation ini boleh berlaku. So sekiranya anda buy 10%, 10% itu dah profit, alhamdulillah. Tapi sekiranya 10% anda invest tu drop, tak masalah, anda hold saja. Now anda ada lagi modal 90% untuk buy di kawasan the best buy untuk long term expectation untuk tahun 2025. Kita akan nampak balik buran seperti mana tahun 2021. So let's go, kita pergi ke 4 hour balik. So kenapa Zo expectation buy? So sebelum ni Zo, siapa yang dah di Discord channel dan channel Zo untuk 2 hari lepas punya review, Zo ada set position iaitu di 37.8. Sebelum ni Zo ada 3. Zo tak pasti, Zo tak ingat Zo dah kuarter 30, yes, bahkan 38 tu tak pasti sebab tu set ni iaitu kawasan di trendline merah ni. So price dah hit. So let's go, kita pergi ke Bybit. Adakah position itu tu dah close? Tu tak pasti. Tu rasa dah macam close, tapi tu rasa macam tak close. So apa pun kita tengok di Bybit tu, dia tengok aset. So aset by Bitcoin tu sebenarnya berada dalam dalam aset. Sepatutnya dia punya aset kena berada dalam USDT iaitu dalam $300. So now hanya tinggal $150, maknanya half dah masuk ke dalam BTC, iaitu dia akan check balik order. Tu check balik order untuk kata pagi tadi, iaitu tengok buy limit tu lupa nak close, kemudian dah hit iaitu 37.8, dah masuk position. Now currently dalam profit lah, expected dalam profit. Sebab apa? Now ikutkan price berada di kawasan 38.09. So mungkin ada yang sebab video semalam tu kata dia nak cancelkan tu punya order, berdasarkan yang ni sebenarnya dia lupa semalam, dia hanya delete di trading view saja. Di Bybit tu lupa nak trade tu, apa pun rezeki tu tak ambil dan dah hit tu punya position. Currently hanya tinggal position Ethereum saja yang belum hit, iaitu kenapa Ethereum belum hit, sebab apa? Ethereum ada expectation untuk drop lagi, iaitu di kawasan 2.6.8. Tu adakah boleh berlaku? Ada expectation boleh berlaku dan ada expectation boleh tak berlaku. Sebab apa? Price tu berada di support. Sekiranya price Bitcoin mula bounce, kita akan expected untuk Ethereum akan mula bounce. Dua expected ini adalah kita punya support daripada swing high ini. Tengok swing high ni to swing low, kita akan expect golden box kita sama juga, price tu sama berada di golden box. So adakah consider good position untuk buy di sini? So bergantung. So dia akan di Ethereum, the expected mungkin dia akan masuk sikit position kat sini, dia akan hit, nanti dia akan tengok balik. Untuk currently untuk di Ethereum, consider kalau nak masuk terus pun boleh. So nanti tu akan tengok dulu untuk di chart price buat higher high. So untuk yang ni kita boleh nampak consider boleh buy. So nanti dia akan buat live di Bitcoin ni. Tu kata nak buat live tak boleh. So di Ethereum boleh lagi. So akan buy terus instant. So ni untuk expectation ni swing high, price buat ada pergerakan lower low di chart, iaitu di price. Nanti tu akan ambil trend line. Tu Ethereum lower low. Itu akan ubah dulu ini. Kita akan diubah line color. So price buat lower low, tapi RSI currently buat pergerakan higher low, higher high. So meaning inilah bullish divergence. So expectation untuk price stock RSI pun dah support, iaitu berada di bawah. So now good position untuk Ethereum bounce. So meaning line dengan kita punya position di Bitcoin, expectation adalah good untuk kita bounce. So apapun inilah positionnya. So siapa yang tak cancel punya buy limit semalam, so meaning anda dah masuk position sama dengan tu, iaitu di 37.8. So meaning tu ada position di 37.8 currently. Tekan letak ni, so senang kita nak monitor, iaitu 37.800. Kemudian stop loss kita akan berada below. So below line merah ni. So sekiranya kita tengok daily ataupun 4 hours close below line ni, yang lebih yang tu nak tengok lah di daily. Kalau kira candle daily close below ni, meaning position ni akan close. So now kat manakah point of take profit yang pertama? Dia akan ambil profit mana-mana price itu touch trend line ini. Kemudian hopefully dia akan letakkan kata expected dia akan sekiranya drop, dia akan close market. Tapi dia expected dia akan hold kata right market untuk expected sampai ke kawasan ni. So kita tengok macam mana. So now position Bitcoin. So now untuk hari ni dia akan masuk position di Ethereum. So macam mana nak masuk di account di Bybit ni? So inilah account di Bybit. So inilah dia punya chart. So inilah chart Bybit. So dia akan buy untuk Ethereum. So Ethereum dia akan masuk walaupun dia tak sampai lagi based on dia punya trajectory, supposedly berada di trendline dia adalah di kawasan 26. So apapun boleh berlaku untuk di Ethereum untuk rebound ke kawasan ni berdasarkan Bitcoin dan episode yang ni. So ini dia akan masuk sedikit high risk position ini. Sekiranya price ini drop, so ini dia takkan jual, dia expected dia akan hold saja. Tapi sekiranya Bitcoin yang drop,
below line merah ni, meaning secara automatic Zu akan close position di Bitcoin dan juga di Ethereum ini. So let's go, Zu akan buy untuk di Ethereum. So kita akan buy, inilah chart BTC, kita akan pergi ke chart Ethereum. Yes, ni chart Ethereum, ini Zu akan buy sekarang ni dengan buy limit dengan price 2816 untuk Ethereum, Zu buy 100%, iaitu 100% untuk expectation untuk Ethereum. So ini adalah buy spot, trading spot untuk Ethereum. Oh sorry, Ethereum tu tak boleh limit dah, disebabkan apa, Zu sebenarnya dah ada position tu, lupa pula. So kalau ikutkan position tu currently untuk buy di Ethereum, so ini Zu punya set. Okay, yang ni maknanya Zu dah ada position, iaitu yang ni di 26.8. So meaning Zu akan cancel dulu, Zu akan cancel yang ni. So meaning kalau cancel, meaning kita akan dapat balik duit kita, iaitu duit USD tu. So now Zu akan buy balik instant. So meaning di Ethereum yang ni Zu akan buy. Alright, so 100%. So 100% nampak position adalah $150. So meaning Zu akan buy. So buy instant, so meaning kita akan buy limit. So meaning expectation currently terus Zu punya Ethereum akan terus masuk. So meaning belum hit lagi. So kita tengok macam mana. Kalau dia hit lagi 28.21, dia sedikit naik. So hopefully ada rebound sikit. So meaning Zu punya position Ethereum ialah di kawasan 2.8.16. So sekiranya dia drop sikit, nanti dia akan hit Zu punya position. So hopefully dia akan drop dulu sedikit. Sebab apa, Zu buy sikit dah naik. So let's go, kita pergi ke Ethereum. So Ethereum now dah mula rebound. So mungkin adakah Zu perlu adjust balik. So Zu nak buy terus maknanya, Zu akan cancel lah ni. So buy spot limit 100% buy. Yes, so hopefully dia akan terus masuk. Order such a food, kita tengok kat bawah ni. Order submit such a food. So meaning dah masuk. So meaning kalau kita akan tengok Zu punya asset kat ni, Zu akan refresh. So meaning yang ini akan masuk ke dalam Zu punya account. So meaning Zu akan asset tu dalam masuk asset. Account spot. Account spot. USDT. So nanti Zu akan tengok balik dah masuk belum. Position ni belum masuk sebenarnya. Position belum masuk. So 28.19, 28.19. So meaning almost hit. So kita akan pergi ke chart dulu. Kalau hit nanti Zu akan tunjukkan. So apa pun Zu dah buy expected untuk ini. So hopefully untuk Bitcoin akan melakukan rebound ke atas. So sekiranya rebound ke atas, kita expected boleh ambil short term punya moment. Sebab apa, di Bitcoin juga Zu nampak ni position. Sebab Zu semangat untuk buy, iaitu first buy the kawasan ni, ada line ni dan kawasan tail ni, price itu cross dan expected kita boleh ada rebound. Semua rebound sebelum dia drop ke bawah. Yes, boleh lagi drop ke bawah, tapi drop line middle ni ialah kita punya trigger, iaitu price 29 dan juga 26k. So apa, Zu akan ambil cuti untuk semua rebound untuk take profit. Sekiranya dia rebound, Ethereum juga rebound. Sekiranya dia drop, meaning Zu akan, sekiranya Bitcoin, so untuk hari ni sekiranya Bitcoin close below line merah ni, apa yang akan berlaku di position di Bitcoin dan Ethereum tadi, Zu akan close kedua-duanya. Yes, tak pun tak salah, Zu akan negative profit lagi, tapi at least Zu dapat selamatkan modal yang tu ada di Bybit. So ingat, di Bybit tu untuk expectation untuk short term punya trade. So inilah expected dah berlaku rebound. So dia Bitcoin juga sama pergerakan di seperti Ethereum, dia tu price buat lower low. Sebab di RSI currently buat higher high. So meaning adalah good, dan stock RSI berada hampir di overbought, di oversold. So meaning adalah good position untuk petanda di rebound dan rebound. So meaning rebound ini adalah apa expected boleh berlaku seperti ni. Efek Elon Musk drop, naik, drop drastic dan expected dia akan naik slowly untuk breakout ni, dan breakout ni monthly kita akan target more naik ke atas. So itulah untuk pergerakan Bitcoin untuk pagi ni. So let's go, kita pergi untuk permintaan, iaitu Cardano. Apa yang berlaku di Cardano? Cardano drop below $1 ataupun dah berada di mana price berada di 80 sen. Tu cakap Cardano adalah consider good buy untuk long term. Whatever price antara 1.2 dan 0.7 adalah good position untuk buy untuk long term. Kita tengok untuk di daily, RSI pun dah hampir nak overbought, stock oversold, stock RSI pun dah berada overbought. Ni adalah good position untuk anda buy untuk long term. Kalau anda yakin dengan projek Cardano, inilah kawasan untuk anda buy weekly ataupun buy monthly. Whatever price kawasan ni, anda boleh buy sampailah anda punya cukup, anda punya target. Anda nak 1000 coin, anda boleh buy kawasan ni selagi mana price tu berada antara 1.2 dan 0.7 adalah good position untuk buy. Dan sekiranya Bitcoin drop ke kawasan 26-20k, kita akan ada another the best quarter discount price, iaitu
kuartal Cardano boleh jatuh dalam kawasan 40 sen. So dalam 40 sen Zo akan buy. Currently sudah ada target, sudah dapat pun 1000 coin di kawasan ini. So average tu berada 1.2. Sebab tu tak buy dah Cardano. Tapi kalau anda baru yang nak invest Cardano dan masih belum cukup target anda, Zo tak pasti berapa target jumlah coin anda, Zo dah letak 1000, Zo dah ada buy pun 1000 coin. Tu untuk expectation sekiranya Bitcoin jatuh 26k, Zo expect Cardano boleh jatuh dalam 40 sen. Sekiranya Cardano jatuh dalam 40 sen, Zo akan grab by another 1000 coin kat bawah ini. Sebab apa? Zo memang percaya untuk Cardano untuk long term. Dia punya fundamental benda dan dia punya kuartal buyer dalam market untuk Cardano pun adalah strong buyer ataupun strong holder punya buyer. Tu Cardano. Kemudian next kita akan pergi Near Protocol. Near Protocol seperti dia ada dia punya chart. Near Protocol sebab apa? Near Protocol lah good juga untuk long term, cuma memang tu tak ada lagi dia punya kuartal card tu ya NFT ni. Okey, Near Protocol tu berdasarkan Near Protocol adakah good position untuk buy currently. So untuk currently price itu sedang buat higher low di sini dan price drop bawah expectation kita ada satu line quarter bound. So untuk Near Protocol kalau anda nak invest, consider line ini adalah good position untuk anda start invest. Sekiranya price tu touch kawasan trendline orange ni, kemudian price breakout dengan daily, so ini anda boleh cut loss anda punya position. Apapun tengok store RSI berada di oversold, kata RSI pun hampir berada di oversold, so meaning kita akan give a time price akan dapat kita punya position. So expecting ni mungkin price kalau boleh buat rebound di kawasan ni dan kawasan ni sebelum dia rebound. So whatever price anda kawasan trendline ni adalah good position untuk buy daripada kikuan 4 hours. Swing low ini to swing high ini kita akan tengok kita punya box support. Box support kita punya align dengan kita punya triangle, iaitu berada antara kita punya cross. So meaning whatever price antara box ni dan expected price ke trendline ni adalah good position untuk buy untuk long term untuk Near Protocol. Ingat Near Protocol adalah antara salah satu coin yang hot masa tahun 2021 dan berdasarkan movement dia punya chart tu boleh katakan dia punya fundamental is strong. So untuk long term adalah good untuk buy untuk long term. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. So nanti tu akan check balik di Ethereum. So Ethereum tu punya position dah pun masuk iaitu 150 ni. So 152 daripada Bitcoin, daripada position 152 dah untung $2 ikutkan tu punya position 37.8. So Ethereum tu instant masuk tu $150. So sekiranya Bitcoin bound untuk hari ni, Zo expect akan close position. Untuk ingat sebelum ni Zo ada dah masuk position di Bybit, Zo ada loss banyak $140. So now sekiranya dia dapat balik asset, dapat balik kuartal profit dan juga kuartal boleh cover 140 loss, kemudian sedikit untung, Zo akan close position tu. Untuk ini adalah kata short term. So untuk Bitcoin ni kat mana Zo akan ambil profit? So Zo expectation Zo akan ambil profit di kawasan ini. So whatever touch, ni lah for daily. So for hour Zo expected Zo akan ambil whatever price hit kawasan trendline tengah middle kata ni channel. So expected whatever price hit kawasan ini, Zul akan exit market untuk yang position ni di Bitcoin dan juga Ethereum. Dan sekiranya dia bound di atas, kita akan seperti kita punya hold account, dia punya account di Binance untuk long term holding akan terus profit. Tu expected ini sekiranya dia fail, dia boleh rebound balik kawasan bawah ni, dan rebound bawah ni kita expected kita dah breakout ni. So breakout ni kita expected kita boleh trigger untuk kawasan more downtrend ke bawah untuk pergerakan yang lebih besar, dan mostly kita expected mungkin kita ada shake quarter 4 breakout, iaitu 4 breakout macam mana kita akan expected price breakout kita punya bull pattern, iaitu kawasan sampai maybe kawasan bawah kemudian baru melakukan kenaikan. So ini kita akan buat pergerakan yang quarter channel yang lebih besar. So expectation boleh kita akan tengok dulu macam mana higher low ni, expectation kita boleh buat another more quarter channel yang lebih besar untuk expected target ke kawasan bawah ni sebelum dia melakukan kenaikan. So kalau ikutkan sini macam mana tu nak tarik quarter channel yang belum wujud ni, so nanti tu akan cuba buatkan kat ini expectation yang ini. Kita boleh guna yang ni maknanya expectation swing channel untuk ini adalah quarter tu punya based on experience. So yang ni bawah ni sebenarnya kita akan tarik sampai ke middle, pertengahan middle. So yang ini, so now ni adalah expectation another bull flag yang kata bull flag yang expected more pada long term. So expected price boleh sampai 29 ataupun 26k. So inilah more movement yang kita boleh tengok. So breakout ni expected kita boleh main bawah ni untuk expected sampai 26k ataupun 29k. So walaupun dia cakap untuk long term ialah bullish, so now kita nak tengok best position. So ini belum lagi berlaku. Kalau berlaku nanti Zo akan update kan. Currently kita hanya monitor pergerakan ni. Pergerakan ni pun dah cukup untuk expectation boleh melakukan kenaikan. So hopefully
kita ada sedikit profit untuk exit, dan untuk long term dia akan more naik ke atas. Dan be mind untuk dalam market, sekiranya price to breakout ini, meaning kita akan hit kita punya target, iaitu kita price 29 ataupun 26k. So guys, rasa itu saja untuk position untuk hari ini, dan sudah aja kan, siapa lagi nak tahu macam mana nak masuk position di Bybit ataupun nak create account Bybit, anda boleh tengok link di bawah description. Dia ada Bybit, dan siapa yang dah masuk dalam Discord channel, anda boleh tanya itu sebab apa. Dia akan di Bybit, dia akan buat position untuk short term trade, iaitu trade di leverage, trade di spot saja. Kalau anda nak masuk position ni menggunakan di leverage pun terpulang kepada anda. Zo tak masuk leverage, Zo hanya quarter trade di spot saja. So guys, itu aja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan lain. So join dia punya YouTube membership untuk dapatkan ke Discord channel, dan Zo akan sharekan maklumat-maklumat yang lain untuk di Discord channel sekiranya Zo ada termiss. So mostly Zo akan sharekan Zo punya position buy, kat mana Zo buy, bila close Zo akan sharekan di Discord channel. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like and subscribe. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.